A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekalung penghargaan buat pengemudi acara, panel hakim yang pintar geliga. Seterusnya, sidang penonton, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Izinkan hamba sampaikan wadah berkongsi ilmu dalam bicara. Strategi peperangan Rasulullah SAW pemangkin pembentukan akhlak insani. Demikianlah budi bicara ilmu yang saya akan kupas pada hari ini. Strategi dalam istilah ketenteraan merujuk kepada penggunaan secara praktikal sumber-sumber berharga yang dimiliki oleh sesebuah negara untuk mencapai tujuan mereka melalui kekuatan tentera. Manakala frasa pembentukan akhlak insani boleh ditakrifkan sebagai suatu tingkah laku mahmudah yang dilaksanakan melalui pertimbangan akal yang mendalam oleh seseorang individu bagi mencapai keredaan ilahi. Timbul persoalan, bagaimanakah strategi peperangan yang dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW mampu untuk menghasilkan sebuah akhlak terulung dalam diri individu masa kini. Oleh itu, lapangkan dada, bukalah mata, luaskan minda. Ayolah kita rungkaikan syarahan ini dengan 3 konektif utama bagi menguatkan tajuk syarahan saya. Hadirin negasi kepimpinan ummah. Pertama, pembentukan struktur organisasi ketenteraan membentuk sikap adil dan saksama. Dalam tempoh peperangan, segala peraturan Islam dan keamanan dapat diwujudkan di seluruh semenanjung tanah Arab. Segala kejahatan dan permusuhan telah berakhir dan diganti dengan sikap adil dan peraturan yang baik. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 8 ada menyebut yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah lagi menerangkan kebenaran. Prinsip keadilan yang ditunjukkan oleh baginda dalam membentuk sebuah organisasi jelas memberikan impak yang besar terhadap orang bawahannya. Lantas, pastinya legasi unggul ini diteruskan pada masa kini bagi menyemat akhlak mulia dalam kalangan masyarakat Muslim. Hadirin sidang intelektual penuh bervisi. Kedua, pelaksanaan prinsip syura menyemai sikap hormat dalam diri. Syura adalah penilaian dan analisis pendapat orang yang berpengalaman dalam bidang tertentu ke arah mencari kebenaran dan kebaikan. Contoh yang ketara dalam hal ini ialah ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menemukan kedudukan tentera Islam menghadapi serangan musuh dalam peperangan Badar, Uhud dan Khandaq. Dalam merancang strategi peperangan ini, baginda berbincang dengan para sahabat dan menerima pandangan sahabat tentang kedudukan yang paling baik bagi tentera Islam. Kita tatkala buntu untuk membuat keputusan, pastinya kita akan mendengar pandangan orang lain supaya keputusan yang kita buat adalah keputusan bersama dan bukan atas kepentingan peribadi. Lantas, rasa hormat terhadap orang lain akan wujud ketika mana kita mendengar pendapat orang lain. Akhlak yang ditunjukkan oleh baginda ini wajar dicontohi oleh seluruh manusia sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Qalam ayat keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia. Berdasarkan prinsip syura yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, jelaslah kepada kita bahawa baginda kebiasaannya akan merujuk secara serta-merta kepada para sahabat yang mempunyai kemahiran dan pengalaman dalam aspek ketenteraan. Ini membuktikan bahawa sikap hormat akan terpupuk dalam diri individu tatkala berpegang dengan konsep syura yang diamalkan oleh baginda suatu ketika dahulu, dan pastinya wajar terus dilaksanakan pendekatan ini selama-lamanya. Penonton yang dirahmati Allah. Ketiga, kebijaksanaan mengaplikasi strategi peperangan menzahirkan sifat tawaduk dalam diri. Perang Badar, satu peperangan yang cukup besar dalam sejarah Islam. Baginda bijak mengatur strategi dengan membina sebuah markas sebagai tempat pengendalian perang dan tempat mengeluarkan arahan serta tempat yang selamat daripada serbuan musuh.
Kemenangan demi kemenangan dicapai oleh tentera Islam dalam siri peperangan yang ditempuh. Makin berisi, makin menunduk. Begitulah peribahasa ilmu padi yang diterjemahkan oleh Islam melalui sifat tawaduk dan merendah diri yang ada pada diri Rasulullah dan juga orang Islam. Semua ini terhasil melalui didikan Rasulullah SAW kepada para sahabat agar sentiasa bermuhasabah dan tidak sesekali berbangga dengan kemenangan yang diperolehi. Hadis Nabi SAW menyebut bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu Taala telah mewahyukan kepadaku agar bersikap tawaduk. Janganlah seseorang antara kamu semua bersifat sombong dan berbuat zalim kepada yang lain. Jelas terang lagi bersuluh bahawa strategi yang begitu ampuh dan jitu yang diterajui oleh baginda Muhammad SAW mampu membentuk sifat rendah diri dalam diri individu. Hadirin yang saya sanjungi, sebagai penutup tirai syarahan, dapatlah saya simpulkan bahawa Rasulullah SAW pemikir strategi peperangan cukup teliti. Ibrah yang diambil mampu menjadikan kita seorang insan yang tinggi budi pekerti dan berakhlak mulia, penerus legasi ummah, pewaris anbiya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.